Terima kasih Tuan Haji. Cara Ustaz Kazim renung, kalau Ustaz rasa masak ni. Yang api neraka. Jadi bila kita faham, sebab ada orang macam itu. Ada dia kata, Ustaz macam mana orangnya kena seksa lama Ustaz? Oh kesian, dekat dia pada zaman Nabi Adam, zaman Nabi Nuh. Ya Allah Ustaz, lamanya Ustaz. Siapa suruh buat jahat? Bukankah kita disuruh supaya berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik? Kita sendiri yang mencari jalan untuk berbuat jahat. Tidak ada ayat Al-Quran yang menyuruh buat jahat. Tidak ada hadis Nabi, perkataan Rasul, perbuatan Rasul yang menyuruh kita berbuat jahat. Tetapi kita yang menzalimi diri kita. Walakin kanu anfusahum yazlimun. Kita yang menzalimi diri kita. Kita sendiri yang tempat. Ada mulut, tetapi mulut berjalan ke sana sendiri, mengata ke orang, membawa fitnah, mengumpat. Kita menempah azab di dalam kubur. Kita ada air, kita pergi ke tandas. Berapa banyak orang yang pergi ke tandas tak pun. Tak ada, zip semua jalan, jalan terus je. Naik motor rasa nak buang air kecil, lalu masuk ladang kelapa sawit, dia kencing dekat pokok kelapa sawit. Bergoyang-goyang pokok tu. Selama dah je balik. Isteri tanya, tak ada basuh ke abang? Ayah tak ada, kata dia. Yang inilah yang menyebabkan diseksa di dalam kubur. Bukankah disuruh kita menjaga kebersihan supaya selamat dalam kubur? Tetapi jangan salahkan Allah, jangan salahkan Nabi Muhammad, jangan salahkan sendiri, sebab kita yang memilih kesengsaraan di dalam kubur. Wallahu a'lam. Kata tadi, hebat Ustaz Kazim ni. Tadi hukum karma, wings. Semata tadi pergi tak kembali. Rabbani. Selepas ni apa? Selimut putih pula. Justin Bieber. Okey. Kita ada satu lagi yang di mana? Okey, silakan Puan kalau telah bersedia dengan soalannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Hajiah Hanidah binti Mansur, datang daripada Parlimen Maran. Dari Parlimen Maran. Siapa ahli Parlimen Maran sekarang? Walidi Datuk Haji Ismail Abdul Muttalib. Alhamdulillah. Kita selalu mendengar kenikmatan yang dinikmati oleh ahli kubur. Okay. Yang kematian mereka di dalam husnul khatimah. Alhamdulillah. Tapi bagaimana pula azab mereka yang mati di dalam husnul khatimah? Auzubillah. Su'ul khatimah ya. Okey, tak apa-apa, duduk dan relax. Kita dengar panel akan jawab ya. Okey, tak apa, lepas ni jumpalah Datuk Ismail ada depan ni, jangan risau. Okey, doktor. Saya faham apa yang dia nak tanya tadi. Itu nikmatnya orang mati dalam husnul khatimah. Dia tanya macam mana pula azabnya bagi mereka yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, doktor. Saya pun faham soalan dia Ustaz. Cuma tanya saya. Saya takkan nak dia jawab ni. Saya moderator tak boleh jawabnya. So banyak kali sebut Ustaz tu yang jadi lupa soalan ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ya, Rasulullah kata kafa bil mauti wa'izah, kata Nabi. Ya, cukuplah mati itu sebagai penasihat, sebagai peringatan pada kita. Tak payah benda lain dah nak peringat. Tak payah orang perdana dah. Tak payah Ustaz Kazim dah. Ustaz Zaid pun tak payah. Yang mati itu sudah cukup sebagai peringatan. Tetapi kadang-kadang kenapa kita fikir kenapa tak cukup? Ya, sebab kita tidak kenal mati. Kita tidak kenal siksa kubur. Kita tak kenal su'ul khatimah itu. Ya, bila mana kita tidak kenal, kita tidak menghayati, kita tak takut apa-apa. Ya, tetapi soalan yang ditanya oleh Puan Hajah tadi, saya kira mungkin boleh memberi sedikit peringatan lagi sebagai tambahan kepada kita, ya. Dalam hadis yang sama juga yang saya sebut mafhumnya di awal tadi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah menceritakan tentang kematian husnul khatimah yang baik. Tetapi Puan yang bertanya kematian yang buruk, ya, su'ul khatimah itu bagaimana? Dia sebenarnya berlawanan dengan apa yang berlaku kepada orang yang mati dalam keadaan baik. Kalau yang baik itu diberi hamparan syurga, maka yang tidak baik itu didatangkan hamparan neraka. Orang ni tak boleh jawab soalan kubur ni. Ya, bila mana dia jawab soalan, dapat jawab, bagi jawapan yang salah, ya, dikatakan bahawa jawapan itu adalah dia bila dia mendengar orang lain kata begitu, dia pun jawab begitu. Ya, jadi dia bukan yakin dengan
jawapan dia, dan dia tidak didorong untuk menjawab jawapan dia yang begitu kerana imannya yang tidak sampai ke tahap itu. Ya, jadi di sini dengan hamparan nerakanya, kemudian dipakaikan pakaian neraka, kemudian pula dibuka pintu neraka, maka akan terasa bahang neraka di dalam kuburnya dan bumi mengapitnya sehingga berselisih tulang rusuknya, dan dia dalam keadaan itu sehingga ke hari kebangkitan. Jadi tak kira dia ni zaman Nabi Adam ke, zaman Nabi Daud ke, zaman Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, lama dah meninggal, nenek moyang kita pun lama meninggal. Kalau dalam keadaan su'ul khotimah ini, maka mereka dalam keadaan begitu, bukan macam pengantin, dalam keadaan yang begitu siksa. Sehingga bila? Sehingga hari kebangkitan. Saya kira kalaulah kita boleh merayu kepada malaikat ini, bagilah sedikit kesempatan supaya kita tambah sikit pahala kita, biar mati kita dalam keadaan husnul khatimah, sebab kita akan berada di situ lama, tuan-tuan. Ya, jadi Masya Allah, kalaulah ini belum lagi menjadi peringatan kepada kita, maka apa yang Rasulullah sebut kafa bil mauti wa'iza itu masih belum kita pegang. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih kepada doktor lah atas penjelasan tu tadi. Jadi kita pun risau juga kan, takut-takut tergolong di kalangan yang orang yang mati dalam su'ul khatimah itu. Tuan-tuan dan puan-puan, oleh kerana kita dah dengar tu dahsyatnya siksaan kubur itu, kita berhenti rehat dulu, kita beristighfar panjang-panjang dulu. Lepas ni kita masuk jumpa balik. Siapakah menjadi juara? Telah sampai kepada kemuncaknya. Bekas akhir adik-adikku musim kelima. Siapakah yang akan dinobatkan sebagai juara kali ini? Kami bawakan kepada anda siaran secara langsung dari Auditorium Perdana Angkasa Puri, ikan langsung di TV1. Yang dinyalakan di malam hari, apabila minyak sudah kering, ia pasti padam sendiri. Waktu ini yang kita kena buat persiapan. Dalam kubur nak minta bantuan siapa? Dalam dunia, tuan-tuan kalau agak-agak sekarang ni sempit, tak selesa dewan ni, pergi balik rumah. Kursi boleh tidur sepanjang kursi ni. Tuan-tuan kalau rasa sakit sekarang, kita boleh pilih doktor, mana pakar yang nak rawat kita. Kita rasa tak seronok kerja di jabatan ni, buat surat minta tukar jabatan lain. Sebab kita dalam dunia ada pilihan. Dalam kubur tak ada. Tak boleh tuan-tuan minta malaikat, gelak malaikat, minta supply TMB. Tak boleh tuan-tuan. Aduh, apa pula ni sempit ni. Minta luar sikit tanah. Jumpa mana jumpa? Minta. Tak tuan-tuan, yang boleh tolong kita dalam disebut oleh Nabi SAW, sedekah jariah kita. Bukankah Allah sebut dalam Quran, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa yang banyak bersedekah, banyak memberi, siapa yang bertakwa, siapa yang bercakap tentang kebenaran, mempercayakan kebenaran, tidak berjariah. Kenapa tidak bersedekah? Cukup kedekut. Bila kita kedekut dengan Allah, Allah juga kedekut dengan kita dalam kubur. Yang keduanya apa? Ilmu yang dimanfaatkan. Tuan-tuan, berapa banyak orang hari ini yang malas belajar. Dia kata, Ustaz, saya dah ada kerja, saya tak ada masa nak belajar, Ustaz. Bila awak nak belajar? Tunggu saya pencin. Hari ini pencin, hari ini mati, tak sempat belajar. Jom jadi orang yang memanfaatkan ilmu. Kalau dia tak boleh menjadi guru, jadilah orang yang belajar. Kalau tak boleh dia menjadi orang yang belajar, datanglah orang yang mendengar ilmu. Kalau tidak boleh mendengar ilmu, jadilah orang yang suka kepada ilmu. Mengaji pun tidak, mendengar pun tidak, suka pun tidak. Dia jadi yang nombor 5, menyampah pada 4 orang. Macam mana dia dapat pahala? Dan yang terakhirnya ialah harta kita yang paling bernilai. Bukan kereta kita, bukan rumah kita, anak-anak kita. Apa persiapan kita? Soalan yang kita tanya.
Bukankah nabi-nabi pernah bertanya kepada anak-anak mereka, ma ta'buduna min ba'd, apa yang sembah kematian aku? Ditinggalkan agama, ditinggalkan akhlak, ditinggalkan baik supaya menjadi anak soleh. Bukankah nabi-nabi pernah bertanya kepada anak-anak mereka, ma ta'buduna min ba'd, apa yang sembah kematian aku? Ditinggalkan agama, ditinggalkan akhlak, ditinggalkan baik supaya menjadi anak soleh. Kakak kerang. Sekarang mak kita dah meninggal, bapak kita pun dah tak ada, saudara mara kita pun tak ada. Dengan amal kita lah hala kepada mereka yang bukankah nabi-nabi pernah bertanya kepada anak-anak mereka, ma ta'buduna min ba'd, apa yang sembah kematian aku? Ditinggalkan agama, ditinggalkan akhlak, ditinggalkan baik supaya menjadi anak soleh. Kakak kerang. Sekarang mak kita dah meninggal, bapak kita pun dah tak ada, saudara mara kita pun tak ada. Dengan amal kita lah hala kepada mereka yang bukankah nabi-nabi pernah bertanya kepada anak-anak mereka, ma ta'buduna min ba'd, apa yang sembah kematian aku? Ditinggalkan agama, ditinggalkan akhlak, ditinggalkan baik supaya menjadi anak soleh. Kakak kerang. Sekarang mak kita dah meninggal, bapak kita pun dah tak ada, saudara mara kita pun tak ada. Dengan amal kita lah hala kepada mereka yang ya, dan apabila dia buat dengan sempurna, do it once and do it right, orang Jawa kata. Ya, jadi kita ada tak peranan di situ. Kemudian yang terakhir, setelah kita taujih, setelah kita mantapkan, kita tasbihkan, kemudian bila anak kita tak buat, adakah kita rotan setelah umurnya 10 tahun? Ya, kenapa kita buat ini? Kerana kita nak pastikan anak kita besok pensiunnya dikubur pensiun yang lumayan. Ya, jadi itulah yang pertama yang perlu kita jaga, perlu kita perhati, ya, supaya di alam kubur nanti kita dijauhi daripada siksa kubur. Dan yang keduanya ialah sentiasa membaca Al-Quran. Ya, jadi ada teknologi hari ini yang sebenarnya memudahkan kita, tetapi kita kadang-kadang menggunakan teknologi itu untuk melalaikan kita pula. Ya, yang mana kadang-kadang orang sudah pun melalaikan solat, melewat-lewatkan solat kerana kita berkiblatkan teknologi secara melampaui batas. Jadi Ustaz Kazim duk sebut banyak kali tentang teknologi, tentang telefon. Jadi kita rasa kalaulah kita ada satu kemudahan kerana kemodenan kita yang boleh menjadikan pencen kubur kita mewah, kenapa pula kita tidak mempergunakan itu sebagai satu kelebihan yang ada. Jadi hari ini Ustaz, ya, kebanyakan masa orang bersama dengan telefon. Ya, jadi kalaulah telefon itu kita kepada orang-orang yang berfikir mereka melihat telefon ini sebagai satu pemangkin untuk menjadikan kuburnya kubur yang baik, ya, menjadikan kuburnya kubur yang terang, insya-Allah. Jadi di situ ada juga seperti Ustaz Kazim sebut, kita mesti sentiasa bersuci dengan sempurna. Ya, kalau qada hajat sebagai contoh, ya, pastikan dalam keadaan yang sempurna, sebab itu pun boleh menjadi sebab kita mendapat seksa di kubur. Wallahu a'lam. Okay, terima kasih kepada Dr. Nick Salida atas penjelasan dan juga kesimpulan yang dibuat sebagai bekalan kita tentang perempuan sebelum kita pencet di alam barzakh besok. Maka beberapa perkara amalan yang perlu kita tingkatkan dari masa ke masa, khususnya adalah solat yang merupakan tiang agama kita. Kalau kita tak jaga solat, maka runtuhlah agama kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terima kasih banyak kepada barisan dan panelis forum kita. Terima kasih kepada JAKIM, RTM, Kementerian Sumber Manusia, Institut Integriti Malaysia dan juga QPAC yang telah bekerjasama mencairkan forum kita pada malam ini. Sekian sahaja, sehingga kita berjumpa di lain waktu lain ketika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.